Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul hakim wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Idaman Penuntut, muka surat 78 Jawi. Bukan, silap. Muka surat 80. Muka surat 80 Jawi. Rumi 40. Rumi 40. Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Pentinglah bab sujud tilawah ni. Dia agak penting. Sebab kita ada buat pada hari Jumaat subuh dan mungkin juga ketika tarawih kan. Kalau baca Quran habiskanlah. Kalau baca surah-surah panjang dia adalah sujud tilawah muka surat 40, Rumi Jawi 80. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sujud tilawah. Jadi malam ni insya-Allah kita bincang berkaitan dengan sujud tilawah, yang mana sujud yang diiktiraf syarak tak banyak. Dia panggil sujud yang diiktiraf syarak. Pertama, sujud sahwi. Bila ada lupa sesuatu, mungkin terlebih rakaat, mungkin was-was, mungkin tinggal sunat ba'ad dan beberapa perkara lagi, maka sunat sujud sahwi sebelum salam, satu sujud. Yang tu kita dah masuk belum? Dah atau dah ke belum? Kalau dah lah. Yang kedua, sujud dalam solat tu. Dua dah. Yang dalam solat yang kita sujud tadi, jenis sujud juga. Yang tadi sujud sahwi, kan? Yang ni sujud biasalah. Sujud yang setiap satu rakaat ada dua sujud tu kan. Yang ketiga dia panggil sujud syukur. Itu kita akan bahas bukan malam ni tu. Sujud syukur. Tu muka surat sebelah kan. Satu lagi dia panggil sujud tilawah. 4 lah. Cuma ada juga sujud yang diiktiraf tapi tak dibincangkan sangat, iaitu sujud pada makhluk, iaitu malaikat sujud Nabi Adam. Sekali je berlaku tu. Itu pun berlaku khilaf di kalangan ulama, sujud betul macam kita sujud ataupun sujud tu hormat, tunduk hormat kan. Ada sebagian ulama kata sujud betul lah macam kita sujud, tapi sekali tu je. Itu pun sujud yang diiktiraf dalam syarak juga, ada bincang lah. Dan ada juga sujud yang tak boleh sujud tapi kalau boleh sujud. Kalau boleh sujud, iaitu apabila para sahabat dia pergi jumpa, dia pergi keluar kawasan, dia tengok dia tengok orang-orang agama, pendeta-pendeta, paderi-paderi ataupun agama yang lain, dia tengok penganutnya sujud pada mereka. Sahabat ni balik-balik sujud kat Nabi. Sujud. Habis dia kata diorang tu mengarut, tak betul.
pun orang sujud. Nabi betul sepatutnya lebih layak untuk dia sujud, maka sahabat sujud. Nabi tak bagi. Nabi kata apa? Jika makhluk boleh sujud kat makhluk, aku nak suruh isteri sujud kat suami kan. Itu sujud masyru' juga, sujud yang di syariat tapi tak boleh buat. Tapi kalau boleh. Nabi kata kalau boleh makhluk sujud makhluk, aku nak suruh isteri sujud kat suami. Jadi beberapa sujud dalam agama kita itu sujud yang diiktiraf lah. Sujud yang tak diiktiraf banyaklah. Sujud Namrud dia suruh rakyat dia sujud dekat dia sebelum jumpa, itu semua tak diiktiraf lah. Sujud-sujud yang tidak diiktiraf. Jadi salah satu sujud adalah tilawah. Sebelum kita terus, tilawah ni apa benda? Sebut banyak kali dah. Tilawah ni kan kata tilawah Al-Quran tu kan. Tilawah ni baca. Tilawah ni baca. Jadi sujud tilawah, sujud baca. Tapi tambahlah imbuhan sikit. Tambahlah apa? Nak bagi faham apa sujud baca ni. Sujud kerana membaca. Itulah. Kenapa sujud ni? Kerana membaca. Kenapa dalam semayang tadi maghrib tadi sujud 2 kali 1 rakaat tadi? Kerana semayang. Sujud kerana semayang kan 1 rakaat 2 kali sujud. Kenapa sujud orang lain tak sujud lah sebelum salam ni dah sujud? Sujud kerana lupa sahwi. Itulah. Kenapa sujud tiba-tiba je ni? Sebab sujud bersyukur. Itu kita akan masuk nanti. Kenapa tiba-tiba sujud je ni? Sujud kerana bacaan, tilawah. Tilawah ni bacaan. Jadi ada baca, ada sujud. Tak ada baca, tak ada sujud. Tu. Jadi sujud tilawah, sujud kerana tilawah ataupun sujud kerana baca. Bila sebut baca Quran lah. Okey. Sebagai penutup bab sembahyang sunat ini, dia penutup bab sembahyang sunat. Kita bahas sebelum ni sembahyang sunat kan? Tapi betul lah. Sembahyang sunat last kali sembahyang tarawih kan? Penutup. Saya tu pengarang, suka menyebutkan selain daripada sembahyang sunat. Ada 2 perkara yang patut diketahui, iaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Kenapa diletak last sekali? Kenapa dikaitkan dengan sembahyang sunat? Kerana sujud tilawah dan sujud syukur dia martabat sunat, martabat solat sunat. Martabat dia. Walaupun dia tak ada rukuk, tapi dia martabat solat sunat. Jadi sebab tu disekalikan dengan solat sunat. Kerana itulah martabatnya, martabat solat sunat. Jadi kita ada salah sikit. Salah sebutan, salah istilah. Tapi salah tu taklah berdosa dan taklah pelik. Cuma tak tepat dari segi sebutan istilah. Yang mana kita ni mengistilahkan sujud sajadah. Sujud sajadah adalah istilah yang tidak tepat, tapi bolehlah nak pakai. Dah jadi bahasa Melayu boleh. Kalau jadi bahasa syarak tak boleh. Tapi bahasa Melayu tak kisah kan? Bahasa Melayu boleh. Apa dia? Sujud sajadah. Sujud sajadah tu atau sujud sajdah atau sajadah, itu bahasa apa tu? Bahasa Melayu. Okey, terima. Macam samak ah. Samak kan? Kena anjing babi, nak cari tanah. Kenapa? Nak samak. Samak apa ni? Samak Melayu. Boleh terima perkataan samak tu. Tapi syarak bukan samak, dia basuh air tanah. Samak tu kulit kan? Kulit. Tapi maksudnya sujud sajadah Melayu boleh terima ayat tu sebab bahasa Melayu kan. Tapi kalau ikut syarak bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Kerana kalau kita tengok macam kata bahasa Melayu, malam Lailatul Qadar. Bahasa Melayu boleh. Dia panggil apa malam Lailatul Qadar ni? Bahasa apa tu? Semua bahasa Melayu. Dia jadi satu istilah bahasa Melayu boleh. Tapi kalau bahasa asal tak boleh lah. Sebab malam tu dah malam, Lailah tu dah malam. Malam Qadar. Kata Lailatul Qadar ada satu malam je. Tiba-tiba malam Qadar ada 2, 3, 4 malam. Tidak. Bahasa Melayu boleh sebut. Tapi kalau orang mengaji tak sebut lah. Cuma kalau sebut tak boleh lah kata apa benda ke, tak boleh lah kata. Bahasa Melayu kan. Sama dia juga. Bila sebut sujud sajadah tu sujud. Kan? Sajadah tu sujud. Jadi sujud sajadah, sujud. Jadi kalau orang Arab dengar dia gelak. Sujud apa tu? Dia gelak. Orang Melayu dengar dia tak gelak sebab sujud sajadah tu dah jadi bahasa Melayu. Kau apa tahu? Itu istilah kami. Macam itulah. Bukan bahasa Arab, bukan sujud sajadah bahasa Melayu. Jadi tak boleh nak kata apa. Jadi yang tepatnya adalah sujud tilawah. Jadi macam ni ayat dia. Sujud tilawah dilakukan
apabila membaca ayat sajadah. Itu baru tepat ayat. Ayat sajadah pula apa benda? Ayat sajadah adalah ayat yang ada dalam Quran 14 atau setengah riwayat 15 tempat yang ada tanda kubah tu, macam tu. Ada 14 atau 15 tempat khilaf kat situ. Yang mana ayat tu ayat penuh. Ayat tu, lepas ayat tu ada dekat nombor dia ada tanda tu kan. Ayat tu namanya ayat sajadah. Walaupun surah apa sekalipun. Dan kebetulan salah satu daripada ayat sajadah tu ada dekat surah sajadah. Itu yang kita jadi alamak. Jadi masalah kalau kita nak faham. Jadi sujud tilawah dilakukan apabila membaca ayat sajadah. Jika pagi Jumaat, ayat sajadah tu duduk dekat surah sajadah. Okay. Alright. Jadi tak tepatlah kau kata, nak pergi masjid lah pagi esok. Malam ni malam Jumaat contohnya. Ayolah semalam kan. Malam ni malam Jumaat. Tak apa nak balik dulu lah. Esok nak pergi semayang nak pergi masjid. Apa salah pergi masjid subuh-subuh? Biasa tak pergi pun. Ada sujud sejadah. Tak tepat. Ada sujud tilawah. Betul. Ada sujud tilawah. Imam baca surah sajadah. Dalam surah sajadah tu ada ayat sajadah. Gitulah. Cuma tak adalah nak dibesar-besarkan sampai ni. Jalan aja lah. Alah macam bukan muhrim tu lah. Jalan aja lah. Bukan muhrim. Apa? Bukan mahram. Tapi jalan lah. Cakap setakat benda-benda simple macam tu. Tak payah duduk lebih-lebih sangat. Nampak macam pelik pula kan. Tak boleh tu. Bukan muhrim. Melayu dah jadi. Bukan muhrim. Asalnya mahram. Tapi dah jadi Melayu. Bukan muhrim. Okey aja. Kadang-kadang kita bila baru tahu ni kita lebih nak tunjuk lebih sikit. Semua nak tegur. Alah jalan lah. Macam saya sudah sebut lah, bukan muhrim kan. Tapi bila sebut sumbang mahram pula, bukan sumbang muhrim. Hantam sajalah. Yang penting kita tahu tu bahasa kita, bahasa Melayu, kita faham maksud tu betul, cukuplah. Cuma yang tepatnya bukan gitu. Jadi sujud tilawah, sujud kerana membaca. Tiap-tiap orang yang membaca Quran atau orang yang mendengar orang membaca Quran, siapa yang nak ataupun dituntut ataupun disunatkan untuk sujud tilawah ni, sujud baca Quran ni, sujud kerana baca Quran ni, sama ada dia membaca ataupun dia dengar orang baca. Tak kisah, mungkin dia baca, dia dengar orang baca. Kiranya tiba tu sampai, kiranya tiba sampai tentang ayat, sampai pada ayat yang disebut ayat sajdah, yang 14-15 tempat ni, sampai aja ayat tu, berhenti aja. Sunat sujud tilawah, sama ada dia baca ataupun dia dengar. Walaupun yang baca tu budak-budak sekalipun, walau yang baca tu budak tapi duk mengapal sekalipun. Katalah kita dengar, kita tahu ayat tu, tetap juga. Alah budak-budak je pun umur 8 tahun duk mengapal, sunat juga. Dia tak kira siapa. Dengar je ayat tu, dan dengar pula ayat tu kena penuh. Ayat tu penuh. Dengar penuh, sepenuhnya ayat, dengar penuh, maka kalau dia baca, dia sunat sujud. Kalau dia dengar penuh, dia sunat sujud juga. Kalau dengar sekerat-sekerat, tak sunat sujud. Ataupun kalau dia baca sekerat-sekerat, tak cukup satu ayat, tak sunat sujud. Dan sujud ni ada dalam sembahyang dan luar sembahyang lah. Kita bincang secara umum dululah. Dan tak semestinya kena baca penuh surah baru sujud. Tak semestinya kena baca penuh. Kalau pagi Jumaat tu kena baca penuh baru ada sujud, tidak. Baca ayat tu je pun boleh. Nanti kita bincang bab tu. Tak sempat hari ni. Next. Imam patut baca surah Sajadah, tiba-tiba dia baca 3-4 ayat aja. Tak ada masalah. Tapi tak puas. Tahu dah sujud kan. Okay, itu cerita lain. Cuma tak semestinya baca satu surah. Yang mesti baca satu ayat penuh. Satu ayat penuh. Syariat ni bermula cerita Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia satu pada hari Jumaat. Masa tu khutbah Jumaat, Nabi lah sebagai khatib. Tiba-tiba Nabi baca khutbah dan dia bahkan baca ayat Al-Quran kan. Nabi baca surah An-Nahli ke atas mimbar tu. Salah satu daripada ayat sajadah tadi dalam surah An-Nahli lah. Okay. Baca. Nabi baca ayat tu sampai habis. Lepas habis, Nabi turun, letak
tongkat dia, turun, sujud. Menghadap kiblat adalah cara dia takbir, sujud. Lepas tu duduk, salam. Tu kita cerita nanti. Lepas sujud, lepas tu naik. Nabi naik, sambung balik khutbah dia. Masa Nabi buat tu, jemaah semua ikut sekali. Yang ada, Nabi turun, apa hal? Dah habis ke belum? Macam belum habis, macam tengah-tengah cerita je ni, tengah khutbah ni. Nabi buat apa tu? Nabi berdiri, pakak-pakak berdiri. Nabi sujud, pakak-pakak sujud. Nabi salam, semua pakak-pakak ikut. Lepas tu naik balik, sambung balik. Kemudian selepas tu, Jumaat yang akan datang, yang selepas pada tu, ada lagi Nabi baca ayat tu juga, surah An-Nahl juga, kali kedua lah. Lepas tu Nabi tak turun dah untuk sujud, baca ayat yang sama. Kemudian Nabi berkata, saya sempat salin hadis ni, Nabi kata, masyhur ayat perkataan Nabi ni, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang yang ada ni lah, manusia, innama namurru bis sujudi, kita sebenarnya tidak diwajibkan untuk sujud bila baca ayat-ayat sajadah tadi. Faman sajada faqad asaba, siapa sujud, baguslah, dia telah melakukan yang benar, bagus. Waman lam yasjud fala ithma alaih, sesiapa yang tak sujud tak berdosa. Maka dengan situ dapat hukum daripada situ, hukumnya sunat. Sujud tilawah ni sunat, tak wajib. Sama ada dalam semayang ataupun luar semayang, hukumnya sunat. Sebab tu Nabi buat, kemudian Nabi next tu Nabi tak buat. Walaupun bagi kita Nabi kata sunat, tapi bagi Nabi wajib. Sebab nak ajar syariat. Nabi nak ajar syariat, maka bagi dia wajib lah. Mula-mula dia sujud, wajib. Kenapa? Nak ajar syariat kat umat. Lepas tu kali kedua tak sujud, wajib juga bagi Nabi. Kenapa? Nak ajar syariat juga. Iaitu nak bagi tahu tak berdosa kalau tak buat. Sambung lagi. Seperti dia bagi contoh. Surah apa ni? Surah Al-Hajj. Seperti innallaha yaf'alu ma yasha. Ni tak habis ayat ni kan? Bukalah surah Al-Hajj ayat 18 tu. Dekat tulis itu hingga akhir. Innallaha yaf'alu ma yasha hingga akhir. Dia mesti penuh satu ayat. Okey? Baca surah tu surah Al-Hajj ayat 18. Maka lepas baca habis surah tu, ayat tu, maka sujud. Sama ada dia baca surah Al-Hajj daripada awal ataupun dia baca ayat itu sahaja, maka dituntut sunat untuk sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Dia bagi contoh aja, nanti dia bincang balik. Ayat dan waf'alul khaira la'allakum tuflihun hingga akhir ayat juga. Penuhlah satu ayat tu. Ayat apa ni? Ayat yang ke-77 surah Al-Hajj juga. Dalam satu surah tu ada. Okey. Sunat ia sujud. Okey. Bila habis baca ayat 77 surah Al-Hajj tu, sujud lagi, sujud. Sunat ia sujud sekali, iaitu sujud tilawah. Tu bukan sujud sajalah. Sujud tilawah sekali, sujud tu sekali saja. Jadi maknanya kat sini, dia jika dalam satu surah tu ada dua, sujud dua kali lah. Dia pernah berlaku ni masa solat tarawih. Masa solat tarawih, baca, kebetulan imam tu baca surah Al-Hajj sampai habis lah kot. Sebab dia mula-mula dia baca beberapa ayat gitu, kemudian sampai surah ayat 18 sujud. Ada orang faham, sujud. Pakak. Lepas tu pakak ikut. Ada yang tak ikut. Lepas tu kena pesan dulu. Kesian lah jemaah. Ada apa hal tiba-tiba sujud ni, imam ni pening ke apa macam tu kan. Kena bagi tahu kot rasanya. Lebih elok bagi tahu sebelum tu. Kita nak baca surah Al-Hajj ni. Lepas ni ada sujud ya, sujud tilawah. Nanti pakak sujud. Itulah. Sebenarnya tak patut bagi tahu. Patut setiap orang mesti dah tahu. Tapi bukan orang semua belajar. Jadi kena bagi tahu, pesan lah. Pesan. Lepas tu baca sambung lagi. Masuk ayat 77, dia sujud sekali lagi. Yang ni ramai tak ikut. Sedang dia ingat satu surah tu satu je. Tidak. Maka dua kali dalam satu rakaat sekalipun. Tapi panjang. Berjam. Malah kalau dia baca sambung lagi surah-surah yang lain, yang mana surah tu ada 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tak kisah. Ni sembang aja, tak ada mana kita nak berdiri lama-lama baca surah lama-lama. Kalau ada masjid buat gitu, kosong. Confirm. Kalau solat tarawih. Jadi sujud sekali. Ni umum dulu. Cara-cara dia tak ni lagi. Ni cara dia.
Jika dalam semayang, tadi secara umum, baca je ayat sajadah, sunat sujud tilawah. Secara umum. Ini dia nak khususkan sama ada dalam semayang atau luar semayang. Caranya berbeza. Jika dalam sembahyang, maknanya dalam sembahyang ketika membaca surah tu lah. Lepas Fatihah tu baca surah, terus sujud. Baca ayat tu habis je, terus sujud. Kemudian bangkit semula. Lepas sujud tu sekali, kemudian bangkit balik, sambung bacaan atau sembahyang. Sambung bacaan atau sembahyang. Jadi sujud tilawah ni, bila baca, terus sujud. Dalam sembahyang ni, terus sujud. Lepas tu terus naik. Lepas sujud tu naik balik, sambung balik bacaan. Ataupun tak payah sambung, boleh rukuk terus. Cuma jarang orang buat gitu kan. Bangun-bangun Allahu Akbar, lepas tu rukuk. Orang akan sambung sikit dulu, baru rukuk. Okey je mana-mana pun. Sebab tu dia kata ada dua. Bangkit semula sambung bacaan, ataupun bangkit semula sambung sembahyang. Maksud sambung sembahyang tu rukuk. Bangun-bangun terus rukuk, bangun terus rukuk. Jadi macam pelik berdiri kan. Lepas tu sujud, lepas tu bangkit, rukuk. Oh, macam pelik sikit. Tapi kalau baca-baca, sujud, bangkit, baca sambung sikit-sikit, baru rukuk. Baru nampak okey sikit. Jadi elok sambung sikit lah. Takut makmum je. Takut makmum dia jadi pening. Sebab pagi Jumaat, dia baca sambung lagi. Tatajafa junubuhum anil madha, dia sambung lagi. Tapi yang ini tak sambung terus rukuk. Imam dia takut dia tak faham kan. Jadi sambunglah 2-3 ayat. Kesian kat makmum je sebenarnya. Okey, jadi dua-dua boleh lah. Sambung bacaan boleh, rukuk terus pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Cara dia adalah ketika baca tadi adalah sunat melafazkan takbir ketika sembahyang ni. Jadi habis baca satu ayat tu, terus sujud. Masa sujud tu Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar dekat mulut. Tapi tak ada angkat tangan. Kalau angkat tangan, dia kira dua gerakan asing, dua gerakan ajnabi, dua gerakan asing, maka dua gerakan lah. Tambah satu lagi batal. Dan dua gerakan tu hukumnya makruh. Kalau saja-saja kita gerak kan, saja gerak kan makruh. Jangan tiga batal, tiga berturut. Gerak yang dua, satu, tanpa ada sebab, tanpa disuruh kita gerak kan makruh hukumnya. Jadi dia angkat tangan tu, kalau dia angkat juga nak sujud tu, sujud tilawah tu angkat juga ketika dalam sembahyang, hukumnya makruh. Jika dia tergerak satu lagi berturut-turut, batal. Jangan Allah. Habis lah. Ni gerak ni. Hayun ni, screw loose ni. Habis lah. Screw tangan dia loose. Macam mana? Jadi batal sembahyang dia. Niat nak buat yang sunat, akhir sekali batal sembahyang. Jadi tak ada angkat tangan. Yang ada kat mulut je, Allahu Akbar. Itu pun sunat. Tak ada pun tak apa kat mulut kan. Sunat, kata nama sunat. Kemudian sujud. Sujud tu ada bacaan, nanti dia akan sebut nanti. Kemudian bangun balik untuk sambung bacaan ataupun untuk rukuk kan, bangun balik. Masa bangun tu tak ada duduk istirahat. Tak ada duduk istirahat. Duduk istirahat ni apa benda? Rakaat pertama nak naik rakaat kedua, ada orang daripada sujud yang kedua ni nak naik rakaat kedua ni, dia akan Allahu Akbar, terus bangun. Ada orang daripada sujud yang kedua rakaat pertama ni, Allahu Akbar. Kan? Dia lama sikit kat situ. Dia duduk kejap. 1 saat lebih kurang. Duduk sekejap. Yang duduk tu namanya istirahat. Takkanlah kita nak kata duduk tu duduk iftirash. Takkan nak kata duduk tu duduk tawarruk. Duduk apa tu? Singgah kejap aja. Singgah lah kita panggil. Transit aja. Ni Allahu Akbar. 1 saat je. Lebih kurang yang dia berhenti. Tapi kena berhenti lah. Kalau berhenti baru dapat pahala. Tak berhenti, dia dipanggil tak duduk. Istirahat mesti 1 saat. Mesti ada tamakninah. Duduk istirahat. Tak ada duduk istirahat, walaupun duduk, dia dipanggil tak duduk. Tapi tak ada masalah, sunat aja. Jika orang dia sujud, dia terus bangun. Tanpa duduk, terus bangun. Maknanya dia angkat lutut dulu. Dia angkat lutut dulu, baru angkat kaki, baru angkat tangan. Sebab kalau dia angkat tangan dulu, dia akan duduk juga. Tapi duduk tak ada tamakninah lah. Kan? Jadi kalau dia angkat lutut dulu, baru angkat tangan, ada terus. Itu adalah berdiri daripada sujud tilawah nak berdiri. Jadi caranya angkat lutut dulu, baru angkat tangan. Sebab barulah tak ada duduk. Tapi kalau angkat tangan dulu, baru angkat lutut, dia akan ada duduk kat situ.
Okey, duduk sekejap tadi tu pula, tengok pula. Ada tak tamak ninah satu saat masa dia duduk tu? Tak ada. Sebenarnya tak ada juga. Tak ada tamak ninah, sebenarnya dia tak ada istirahat juga kat situ. Kalau ada satu saat, maka dia ada istirahat. Kalau rakaat pertama nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, yang itu sunatlah berhenti satu saat. Kalau tak berhenti, dia seumpama naik terus. Walaupun nampak macam duduk, tapi tak dapat pahala duduk tu lah. Sunat aja, small matter je. Cuma masa daripada sujud tilawah nak naik ni, dia ada cara sendiri, special. Cara sujud pula, cara bangun tu special, iaitu bukan macam biasa. Ini pun sunat, kesempurnaan saja. Caranya macam mana? Angkat lutut dulu, baru angkat tangan. Itu pun janganlah kita sakit lutut, sakit pinggang, iaitu bangunlah, nak bangun macam mana pun, pakai tali pun bangunlah. Ini cerita orang yang boleh buat lah. Orang yang boleh buat, angkat lutut, baru angkat tangan. Dia kena angkat lutut, baru angkat tangan. Masa sujud tu angkat lutut, baru angkat tangan. Maka tak ada duduk kat situ. Itu yang terbaik. Cara yang kedua dah tak boleh nak buat, nak buat macam mana? Tak apalah, angkat tangan dulu, baru angkat lutut, tapi jangan berhenti. Jangan duduk kejap. Sembahyang yang lain duduk kejap. Selain daripada angkat sujud tilawah ni, duduk kejap. Itu pun benda-benda kecil. Kalau dia duduk juga macam mana? Sekejap duduk juga, tak adalah membatalkan. Kesempurnaan, kita cerita kesempurnaan. Itu cara dia. Okey, habis kat situ. Sedikit sebelum kita masuk, panjang lagi, ada beberapa masalah ni, ada beberapa masalah. Kita kalau nak kira daripada ayat yang dalam tu dah selesai dah. Cuma ada beberapa cabang masalah. Okey. Ketika dalam solat, dia ada syarat lain. Yang ini biasanya kitab yang besar-besar lah. Kitab macam Sabilal Muhtadin ke, dia ada sebut lah, kitab besar tu. Jika dalam sembahyang, dia awal-awal lagi bertujuan nak buat sujud tilawah. Lepas ni nak baca surah ni, Iqra' ke apa, Iqra' apa dia tu? Nak baca dan nak sujud. Sebelum dia takbir semayang. Maka ketika dia sujud, batal semayang. Dia tak boleh ada niat nak sujud tilawah dalam semayang. Tak boleh ada niat nak, aku baca ni sebab nak sujud. Kecuali satu je, iaitu pagi Jumaat, yang subuh tu. Yang itu niat ke tak niat ke, memang tak ada masalah. Niat apa? Nak baca surah sajadah. Kenapa ada ayat sajadah? Kenapa pula nak sujud sebelum takbir, sebelum semayang ni? Tak ada masalah. Sebab dipanggil masyru', memang telah disyarakkan, telah disunatkan pada pagi itu, pagi Jumaat, subuh Jumaat tu. Tapi selain daripada itu, jika niat baca surah ni sebab boleh dapat sujud nanti, boleh buat sujud ni, lepas tu tak batal lagi, dia pun Allahu Akbar, tak batal lagi sebab dia tak sujud lagi. Sampai ayat tu dia pun sujud, batal sembahyang. Dia tak boleh ada niat. Cuma yang ini dapat melegakan sikit lah. Jika contohnya macam ni, batal tak? Dia biasanya tarawih lah. Biasanya tarawih, baca Quran, nak habiskan satu Quran dalam bulan Ramadan kan. Dalam solat tarawih itu biasanya lah. Dia baca sehingga sampai kepada ayat tu kan sujud. Imam tu memang dah tahu nak baca ayat je lagi tu. Yang itu tak apa. Tak apa, kenapa? Sebab dia bukan semata-mata nak sujud. Dia ada dua maksud. Yang pertama, dia nak habiskan bacaan Quran dalam Ramadan. Dan dia baca tu memang ikut turutan, ikut. Jadi bila sampai ayat tu, masa dia nak takbir tu, dia memang dah niat lepas ni ada sujud tilawah. Tapi ada satu lagi maksud. Selain daripada maksud nak sujud, ada satu lagi maksud. Maksud iaitu aku baca Quran ikut turutan kan. Bila ada dua niat, okey. Walaupun salah satu niat tu nak sujud, yang tak nak semata-mata nak sujud. Okey. Ataupun dia kena pandai niat macam ni. Boleh juga. Ini yang melegakan sikit lah. Dia kena niat, kenapa ni? Nak baca surah. Surah itu sunat. Surah kan sunat. Dan aku nak baca surah kerana surah itu sunat. Dan ada niat juga nak sujud. Dia ada dua makna. Okey. Dua makna. Itu dah kitab Sabilal Muhtadin. Dia niat, aku nak baca yang sunat, iaitu surah. Dan dalam masa yang sama ada ayat dalam tu. Ada ayat sajadah dalam tu. Maka kat sini memang dalam kitab-kitab bila kita baca, kita agak mendebarkan lah. Sebab tak boleh ada niat nak sujud. Tak boleh ada niat semata-mata niat tu. Cuma sebenarnya
Jika dia niat ada dua. Sama lah. Ni bag, kotak. Dalam ni ada Quran. Dia tak ada wuduk. Ada Quran. Kalau dia angkat, haram. Sebab dia niat angkat apa? Angkat Quran lah. Tak boleh sebab Quran je ada. Dia ambil lah, ambil buku, majalah, letak sekali. Lepas tu dia angkat. Sebab tak ada wuduk, sentuh haram. Tak ada wuduk, menanggung pun haram tau. Angkat, tak boleh. Walaupun tak pegang. Macam mana nak bagi boleh? Ambil majalah letak. Niat apa? Aku bawa majalah dan Quran. Ada dua boleh lah. Ada dua boleh lah. Jadi sama lah. Niat dua. Iaitu niat nak yang sunat, nak buat yang sunat, iaitu surah. Surah kan sunat. Dan dalam masa yang sama nak sujud lah. Tak apa. Tapi kalau semata-mata nak sujud, tak boleh. Dengan masuk haram, dan bila dia sujud, batal. Dikira menambah rukun. Kecuali yang pagi Jumaat. Yang pagi Jumaat ni niatlah, aku nak sujud. Tak ada masalah. Sebab dia panggil masyru' yang memang disuruh syarak secara spesifik. Maka tak ada masalah. No problem. Ataupun satu lagi jadi, dia tak niat pun. Jadi biasa orang hafal Quran lah. Dia tak niat pun. Ataupun mungkin baca Iqra'. Iqra' ada hujung ayat Iqra'. Wasjud waqtarib tu kan? Ada. Dia tak niat pun nak sujud. Tiba dia baca Iqra'. Sampai wasjud waqtarib. Ayat ni. Dia pun sujud. Tak ada masalah. Sebab masa takbir awal-awal tadi ada niat nak sujud. Masa dia nak baca surah ada niat nak sujud. Tak ada. Tapi dia baca, biasa Iqra' orang baca. Dan orang tak terlintas pun nak sujud. Sekarang dah tahu rupa-rupanya ujung surah Iqra' tu adalah ayat sajadah. Dia pun baca macam biasa. Masa baca wasjud waqtarib, sujud, dia pun sujud. Tak ada masalah. Sebab dia tak niat awal. Ya. Apa dia? Last sekali ayat terakhir. Rukuk. Betul. Sebab tu yang awal-awal tadi dia sebut dah. Jika sembahyang, tengah sembahyang, baca ayat sajadah, terus sujud, kemudian bangun. Dia kata dua benda. Bangun sambung bacaan, ataupun bangun sambung sembahyang. Yang ni bangun sambung sembahyang. Bila sebut sembahyang, lepas berdiri apa? Rukuk. Berdiri kena berdiri, tak boleh bangun terus. Tak boleh. Dia kena berdiri dulu. Ada tomak ninah kat situ. Rukuk. Tapi itulah disarankan imam jangan buat sebab bimbang makmum. Bimbang. Sebab dia tak pernah kan. Bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda lah? Itu masalah lain lah, bukan masalah. Tu masalah keharmonian solat jemaah. Sebab solat jemaah bukan semata-mata hukum. Bukan, hukum boleh buat, hukum tidak. Sebab tu kan kita biasa dengar baru baca panjang lah itulah kan. Dia padahal bacalah panjang mana pun solat fardu. Kan sunat. Bacalah surah Baqarah, sambung Ali Imran lagi lepas pada tu. Tapi solat jemaah tak semestinya benda boleh buat. Tidak. Dia ada harmoni kat belakang tu. Sampaikan Nabi marah Muaz bin Jabal. Afatanna ya Muaz, kau nak menimbulkan fitnah dekat agama ni ke Muaz? Apa benda Muaz baca surah Baqarah, lepas tu Ali Imran. Surah Baqarah habis. Lepas tu Ali Imran habis. Apa baik apa? Lepas tu ada seorang sahabat tu, dia nak siram, dia nak uruskan kebun kurma dia mufarakah. Macam mana? Ingatkan lepas habis Baqarah, rukuk sekali sambung. Ali Imran pula dia mufarakah sembahyang. Lepas tu pakak kata dia munafik. Benda kebun kurma tu Allah yang bagi rezeki. Sembahyang lama sikit berkira. Munafik. Dia tak puas hati. Aku bukan munafik, aku ada kerja tau. Nak bayar gaji ke nak apa ke, janji dengan orang. Orang kata dia munafik, dia tak puas hati, dia pergi cakap dengan Nabi. Cakap dengan Nabi, mengadu lah. Saya bukan munafik gini-gini. Nabi marah macam merah muka. Panggil. Ayat yang sangat masyhur. Afatanna ya Muaz, kau nak timbulkan fitnah dekat agama ni ke Muaz? Padahal benda baik. Jadi maksudnya kita dapat faham, solat berjemaah dia bukan semata-mata hukum. Dia ada harmoni tu. Macam ni. Kalau aku sujud sahwi, agak-agak semua belakang ikut ke tak? Sujud contoh tinggal kunut ke apa kan. Kat sini ada semua mengaji dah ni. Buat lah. Kalau kat sini nampak tadi ada 5-6 orang yang risau lah. Kalau dia tak ikut sujud sahwi, dalam masalah sujud sahwi, batal dia. Jadi apa-apalah. Yang lain tu Jangan bukan sebab tak boleh, bukan sebab aku betul, engkau yang tak mengaji. Tak boleh gitu. Dia ada harmoni kat situ. Itu solat jemaah. Itulah berjemaah. Dia ada berundur kejap,
Yelah, dia ada berundur lah. Tak kisahlah, kau menang lah. Padahal orang tu salah. Tak apa. Dalam berjemaah, dia ada dia punya seni. Dia betul pun, dia mengaku salah, tak apa. Dia ada seni dia. Tapi ada keadaan, betul dia kena kata betul. Dia ada keadaan. Dia ada seni. Dia tak boleh kita, janji betul, aku langgar. Tak ada, jangan gitu. Dia tak matang tu dalam bersyarak. Jadi okey. Habis. Ada lagi sikit, belum, tak boleh nak masuk lagi. Tak boleh nak masuk lagi ayat seterusnya ni. Kerana ada beberapa cabang. Pernah berlaku lah peristiwa yang pernah berlaku, saya sempat catat supaya tidak terlupa. Kadang-kadang benda yang berlaku kita terlupa. Tapi benda-benda yang special berlaku dalam sembahyang ni, saya catat. Sekarang lagi mudah, catat dalam telefon aja. Dulu cari pen kejap, apa benda, takut lupa. Kadang-kadang ya. Contoh jadi dalam sembahyang. Benda tu benda rare, benda jarang, dan benda tu ada hukum-hukum yang berkaitan. Kemudian kita pun tak apalah, esok tu lupa dah apa benda jadi. Jadi kena, sebab kita nak mengajar orang, kita nak cerita macam-macam masalah yang berlaku dalam masyarakat. Ada pernah berlaku pagi Jumaat, yang mana sujud tu tak boleh, batal. Kerana kita ingat, baca ayat sajadah, bukan surah semua, ayat itu penuh, full. Tak boleh kurang walaupun satu huruf. Penuh. Kalau dia baca. Kalau dia dengar pun, dia kena dengar semua. Ini tak ni kalau makmum kena ikut imam, itu masalah lain tu nanti. Jadi imam tu dia baca, dia bukan lupalah. Tak cukup huruf. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia lupa wahum ke lahum? Lahum ke wahum? Dia lupa. Patut wahum la yastakbirun. Dia lahum pun boleh jadi juga, sebab kalau dia hafal gitu, kadang-kadang boleh bertukar. Hum tu ya dah, wa ke lah? Akhir sekali dia bunyi tak bunyi. Hum macam ada tak ada aje. Pandai. Dia dah tersekat sekali, dia undur balik, lepas tu dah tak bunyi dah. Wa ke la? Mula dia baca lahum la yastakbirun, bunyi lahum la. Macam pelik. Dia undur balik, hum dah tak bunyi la, tak bunyi wa dah. Bunyi hum je. Lepas tu dia sujud. Imam yang dah tahu buat gitu, batal sembahyang. Sebab dia baca juga, alah satu huruf je pun. Tak boleh, dia kena penuh. Makmum yang sedar, makmum yang tak sedar, benda tak sedar tak salah lah. Benda tak sedar, tak dengar, kadang-kadang bukannya perasan. Ada yang sedar, sujud juga batal makmum. Makmum tak boleh, makmum kena duduk sama ada di mufaraqah, dia menganggap imam tu tersilap, terlupa, jahil dan sebagainya, tak apa. Kalau dia menganggap makmum kena letak stand dia dah. Sekarang ni nak kata imam apa? Imam lupa. Bila imam lupa, imam tak batal. Makmum masih lagi jadi makmum dan dia tak boleh sujud sebab imam salah kan. Macam tu juga imam naik rakaat kelima. Makmum dia kena letak stand dia. Sekarang nak kata imam apa? Imam sengaja nak tambah rakaat kelima. Dia tak boleh ikut, dia kena mufaraqah. Tapi itu kalau dia kata imam sengaja. Mana dia tahu? Dan dia juga boleh kata, istilah dia panggil ihtimal, tanggung. Dia boleh kata imam lupa. Memang kemungkinan imam lupa. Bila dia kata imam lupa, imam tak batal. Maka dia duduk situ, subhanallah ke apa ke. Jadi maknanya, yang apabila imam salah, makmum kena letak stand dia. Imam sengaja, maka imam batal. Makmum kata. Dia sangka apa? Apa sangkaan dia? Dan kebanyakan orang kata terlupalah. Baguslah. Bila kata terlupa, maka dia masih lagi makmum tapi tak boleh ikut. Kerana imam yang betul saja boleh ikut. Imam salah tak boleh. Ya, yang imam salah tadi kaedah dia boleh pakai semua. Saya baru dapat satu soalan tak jawab lagi dalam WhatsApp. Sama ada imam salah. Tidak sujud sekali ke macam tu lah. Boleh terpakai. Imam kalau tak rukuk macam pelik. Kalau kadang-kadang nak buat contoh pun kena contoh logik juga. Tak rukuk terus sujud. Pernah jadi tak? Macam tak logik kan? Kita ambil sujud sekali kot. Sujud sekali logik sikit. Imam sujud sekali. Imam sujud, lepas tu kau bangun. Yelah tu lah sujud sekali kan.
Sujud, kalau dia duduk di antara sujud, dia akan sujud balik. Jadi imam sujud, betul lama sikit, betul dia bangun. Rupa-rupanya dia ingat kali kedua dah. Bergaduh dengan bini ke apa, buat masalah macam mana pun. Kan? Jadi dia terus bangun. Okey, makmum yang tak sedar, habis tak apa nak macam mana, benda tak perasan. Tapi jarang tak perasan. Tak apalah. Benda rufi'al qalam an salas. Tidak dijatuhkan hukuman orang yang 3 perkara. Antaranya orang lupa, orang tidur kan. Orang tak sengaja. Jadi bila imam naik terus, makmum yang sedar, dia tak boleh ikut. Dia kena kata dulu, tak stand dia. Imam sengaja ke tak? Semua orang makmum akan kata, imam tak sengaja kan? Tapi kalau dia kata, imam ni memang perangai gitu. Dia kata gitu, nak buat macam mana? Suka hati dia lah. Maka dia tak boleh ikut dan dia mufarakah. Dia kena mufarakah. Sebab dia kata imam. Kerana untuk makmum, dia mesti yakin imam sah, baru boleh ikut. Kalau dia yakin imam tak sah, dia tak boleh ikut. Walaupun hakikatnya imam sah. Imam sebenarnya sah. Tapi dia yakin imam tak sah, tetap dia tak boleh ikut. Dia yakin imam sah, hakikatnya imam tak sah, dia boleh ikut. Faham? Ikut keyakinan dia. Jadi sekarang ni imam sujud sekali, lepas tu imam terus bangun, dia yakin, dia apa keyakinan dia, dan dia boleh tanggung macam-macam. Imam terlupa, imam tersilap, imam sengaja, semua boleh. Letaklah satu. Kau agak apa? Imam terlupa. Sebab tak logik imam buat kerja gitu. Okey, terlupa. Bila terlupa, tak batal. Imam tak batal. Bila imam tak batal, makmum boleh ikutlah. Ikut dengan maksud masih lagi jadi makmum. Okey. Kemudian imam buat apa? Dia tak boleh ikut ni, dia kena duduk. Sama ada dia tegur, sunat aja tegur, tak wajib. Tak wajib. Kalau wajib tegur, siapa tak tegur, batal lah sembahyang ni. Tak wajib sunat. Kalau nak tegur dengan cara subhanallah. Kadang-kadang tegur pun imam kata, mana aku salah? Kau pahal. Aku ikut keyakinan aku, takkan aku nak ikut engkau. Aku pun tak tahu apa yang kau maksudkan dengan subhanallah kan. Jadi imam teruskan sembahyang. Makmum tadi nak buat macam mana? Yang mana makmum menganggap, meyakini imam tak sengaja, terlupa. Okay. Jadi masa imam berdiri baca Fatihah, biar dia. Makmum tetap tunggu kat bawah. Tak boleh ikut. Tak boleh. Makmum memang kena sujud sekali lagi. Tapi imam macam mana tu? Mana boleh dia sujud sekali? Kalau dia sujud sekali lagi, dia macam lawan imam. Sekarang ni dia cuma bangun duduk di antara dua sujud. Dia ingat imam duduk di antara dua sujud, tapi imam naik. Kan? Jadi dia tak boleh sujud lagi. Tak boleh. Kalau dia sujud sekali lagi, dia telah mendahului imam. Sekarang ni imam dia anggap begini. Anggap imam sedang sujud lagi. Sebab itu yang betulnya. Jadi tapi imam pergi bangun. Biar. Tunggu. Imam pun sujud. Okey, sujud pertama. Okey, sujud pertama rakaat yang seterusnya lah mengikut kata imam. Okey, sujud yang pertama. Sujud yang pertama tak kira juga sebab tadi dah sujud sekali kan. Imam duduk di antara dua sujud. Masa tu baru masuk matching. Maknanya apa yang imam buat yang salah, berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, semua tak kira. Dia lupa, tak salah. Tak salah dengan maksud tak batal. Dia lupa nak buat macam mana. Dan ataupun dia yakin begitu tapi hakikatnya salah. Nak buat macam mana? Kemudian bila dia duduk di antara sujud, makmum dia kata, baru betul. Okey. Cuma menjadi persoalan. Imam kata rakaat kedua dah. Makmum kata baru rakaat pertama. Masalah, memang masalah. Tapi begitulah cara penyelesaiannya. Sebenarnya cara penyelesaian ni pernah jadi kontroversi satu ketika dahulu. Dan dalam kitab Qaulul Tam, masalah yang ke-50 ada cerita. Saya sebut siap-siap lah. Boleh cari nanti. Okey. Kemudian teruskan ikut imam. Tak, dia bukan macam tu semudah itu. Dia susah tau. Mari kita tengok satu-satu. Dah dia seronok sangat bab tu, kita jalan. Tak apa. Kitab kita boleh sambung akan datang. No problem. Iyalah, dia akan sentiasa salah. Okey, seronok Mari kita raikan. Teruskan. Sebab dia memang seronok. Memang seronok dan kelakar. Tapi bagi orang yang tahu kaedah, dia kata mantap kaedah tu. Bukan salah tu, mantap. Okey, sekian Imam pun sujud yang duduk di antara sujud. Makmum kata baru sujud rakaat pertama. Imam kata rakaat kedua. Maka dia bermulalah ikut bila imam pergi kat duduk antara sujud, dia ikut. Terus ikut. Imam sujud kedua, makmum sujud kedua. Kemudian imam kata tahiyat dah. Makmum kata tahiyat apa benda, baru satu rakaat. Kan? Maka makmum tak boleh ikut. Imam salah. Salah kan? Mana ada tahiyat kat situ?
Tapi dia tahiyat awal juga. Dia mana tahu, dia lupa, dia salah, tersalah. Tak ada masalah. Maka makmum tak boleh tahiyat. Makmum tahiyat, makmum batal. Ini yang saya maksudkan, makmum kena lebih alim daripada imam. Kalau tidak, batal makmum ni. Imam jalan aja. Okey, makmum berdiri rakaat yang kedua. Tunggu imam. Imam tahiyat awal. Kena berdiri sebab hakikatnya sebenarnya berdiri tak? Berdiri. Sebab mana ada satu rakaat yang satu sujud. Yang imam salah tadi. Okey. Kemudian berdiri rakaat yang kedua. Makmum, imam dia kata dah dua dah nak naik ketiga, jadi tahiyat dah dulu. Dia pun at-tahiyah, biar. Nak tegur boleh, tak nak tegur boleh. Kalau tegur takut imam tu lagi pening. Apa benda ya? Tahu subhanallah, subhanallah. Dia marah pula. Jadi tak tegur boleh, tak nak tegur boleh. Okey. Berdiri rakaat ni bukan cerita kita ni, tapi tak apa. Tak apa. Teruslah rakaat berdiri kat rakaat yang kedua, kata makmum, kata imam, rakaat nak naik rakaat ketiga, tahiyat dulu. Imam naik rakaat ketiga katanya. Jadi terus masuk makmum dengan imam. Tapi makmum kata dua, imam kata tiga. Okey. Lepas tu teruslah. Ikutlah. Ikut sujud, tak ada masalah dah. Lepas tu makmum kata nak naik tiga, ada tahiyat. Ada tahiyat awal. Sunat lah. Imam, mereka kata apa benda tahiyat awal, rakaat ketiga. Naik lah, naik. Ada kaedah dia akan sebut nanti. Antara kaedahnya adalah tahiyat awal, jika imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Dan jika imam tak buat, makmum wajib tinggal tahiyat awal. Kalau imam tinggal tahiyat awal, dah bangun, siapa yang makmum yang buat tahiyat awal semua batal. Itu ada kaedah lain. Okey. Sekarang ni imam tinggal tahiyat awal. Kerana dia kata dah nak naik empat, maka dia tinggal. Makmum tak boleh buat. Walaupun hakikatnya kat situ tahiyat awal. Makmum yang buat, makmum batal. Betul tak? Makmum kena lebih alim pada imam. Okey. Lepas tu bangunlah. Rakaat yang ketiga tanpa buat tahiyat awal. Imam kata bukan tiga, empat. Okey. Terus ikut. Lepas tu imam tahiyat akhir. Sebab dia kata dah empat. Makmum kata tahiyat akhir benda baru tahiyat tiga. Maka makmum tadi tak boleh ikut tahiyat akhir. Siapa yang ikut batal. Okey. Kemudian makmum kenapa? Berdiri, tunggu. Sebab apa? Imam tahiyat akhir kerana dia salah dan dimaafkan bagi dia sebab bukan dia sengaja. Apa yang tak sengaja dalam sembahyang? Okey. Memang jadi pelik. Memang jadi pelik. Okey. Lepas pada tu imam pun salam. Imam pun salam. Okey. Bila imam salam, habis ada. Makmum tadi, dia ada beberapa perkara. Antaranya dia kena tunggu kejap. Boleh dia buat gini, tunggu kejap. Agak-agak sampai imam tak masuk balik. Bimbang kalau dia teruskan, tiba imam masuk sembahyang balik macam mana? Jadi dia tengok. Ataupun dia boleh niat nak cepat mufarakah. Masih dia berdiri tu, dia mufarakah dengan imam. Kenapa mufarakah sedangkan imam salam? Sepatutnya imam dah salam, termufarakah dengan sendiri. Tak. Sebab imam salam tak sah. Salam imam tu tak betul, kan? Bila tak betul, sebenarnya imam masih lagi dalam sembahyang. Kita kata. Maka kita kena tunggu juga, bagi dia can. Entah dia tiba-tiba datang wahyu, datang ilham balik ke, masuk sembahyang, bangun balik, follow terus. Tapi kalau semak mufarakah. Kalau dia masuk balik pun tak payah ikut dah. Okey. Imam bagi salam, lepas tu pakat-pakat kecoh lah. Standard lah kat belakang. Kita biarkan, teruskan habis, rukuk, intidah, sujud, kemudian kita sunat sujud sahwi. Tak wajib. Sunat sujud sahwi. Walaupun salah imam yang buat hal, makmum kena sujud sahwi. Bukan kena, sunat. Nanti kena kata wajib sunat. Tak sujud sahwi pun tak apa makmum. Tapi sunat sujud sahwi atas kesalahan imam. Tapi kalau mufarakah dari awal, sikit-sikit bercerai. Kita ni janganlah. Biasalah. Dalam satu jamaah, berbeza pendapat tu biasa. Ini tak nak orang duk bantah sikit pendapat dia, sikit keluar mufarakah buat parti lain. Buat parti lain lah, cerita lain. Satu jemaah lain. Relax lah. Biasalah tu. Bila current kejap, sabar. Teruskan dalam jemaah. Jangan sikit-sikit keluar, sikit-sikit keluar. Sikit-sikit mufarakah. Keluarlah tu. Sikit-sikit bercerai. Apa simpanlah mufarakah sehingga tak boleh nak buat apa. Cuma kalau tak tahu, itulah penyelesaiannya. Habis nak buat macam mana ni mufarakah? Cuma dia memang ada pilihan untuk mufarakah dan dia ada pilihan untuk teruskan. Dari segi mufarakah, biasanya kalau mufarakah tanpa ada alasan, hilang 27. Jadi satu. Tengah sembahyang rakaat kedua, boring dengan imam ni, saja-saja lah, boring-boring, dia mufarakah. Boleh, tapi tak ada 27 dah, satu. Walaupun awal-awal dia sembahyang jemaah. Tapi kalau ada alasan, lebih lagi alasan tadi sangat kuat untuk mufarakah, masih lagi kekal 27. Dapat.
Okey. Tapi afdalnya, ada pahala lebih lagi pada tu apabila tunggu. Sebab dalam apa keadaan sekalipun berjemaah, afdal tunggu hingga saat akhir. Sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Cuma tak tahu, lebih baik mufaraqah. Kalau tak tahu cara menyelesaikan, lebih baik mufaraqah. Okey. Dia ada beberapa. Bagus lah. Kalau tak tanya, saya tak jawab. Duduk di antara dua sujud, dia rukun pendek. Dia bukan rukun panjang. Rukun pendek, dia tak boleh lama. Satu lagi, i'tidal. Dia tak boleh lama. Jika lama, batal. Rukun duduk di antara dua sujud, dia tak boleh lebih daripada masa yang duduk tu. Walaupun dia baca apa sekalipun, dia tak boleh lebih daripada bacaan tahiyat. Kadar masa tu. Berapa saat baca tahiyat? 10. Saya katalah 10 saat. Buatlah, bacalah nanti sendiri. Baca tahiyat, katalah 10 saat. Maka duduk di antara dua sujud tak boleh lebih. Dia kena baca apa ya? Rabbighfirli warhamni. Okey, dibaca yang disunatkan, lepas tu tak boleh lebih 10 saat. Ada 10 saat dia tak boleh lebih. Sama ada dia baca apa-apa, dia ulang balik, dia baca, dia diam, dia termenung, tak boleh lebih daripada 10 saat setelah baca bacaan yang sunat. Kat mana ambil 10 saat tu? Ambil dekat sekurang-kurang tahiyat. Sebab tahiyat rukun panjang. Rukun panjang duduk 3 hari pun tak apa. Duduklah lama mana pun. Rukun pendek, okay, tak boleh. Satu. Macam tu juga i'tidal. Cuma i'tidal tak boleh lebih lama berdiri daripada bacaan Fatihah. Jika lebih daripada bacaan Fatihah, batal juga. Sebab rukun pendek tak boleh panjangkan. Tak apa, itu dah faham. Jadi kalau dia nak tunggu tadi, panjang lebih tu. Ada dua pendapat kat sini. Dua-dua boleh. Yang pertama, dia dimaaf sebab darurat. Nak tunggu macam mana? Yang kedua, dia boleh sujud, tunggu dalam sujud. Lagi pening. Dia buat apa imam? Nak hintai ke mana? Dua-dua boleh. Kenapa sebahagian ulama kata sujud? Sebab itu rukun panjang. Sujud lama mana pun tak apa. Kenapa tak nak duduk dalam duduk di antara dua sujud? Sebab tu rukun pendek tak boleh panjangkan. Yang kata tunggu dalam sujud. Yang kata boleh juga benda darurat. Benda darurat tak boleh buat apa. Macam berlaku kat Mekah, tempat ramai orang. Ketika dia ramai-ramai semua rapat-rapat, kita apa lupa dah, baru baca dalam sebulan lepas. Bila kita kalau tahu kan. Bila imam rukuk, dia rukuk boleh lagi. Bila imam sujud, pakat-pakat sujud, dia tak boleh sujud dah. Ulama penuh kepala orang. Macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Biasa berlaku tempat ramai orang. Nak macam mana ni? Penuh. Kalau sujud atas punggung orang, sujud atas tak boleh. Akhirnya dia tunggu lah. I'tidal. Imam duduk di antara dua sujud, pakat-pakat duduk atas sujud, masih lagi terkepit gitu. Lepas tu imam sujud yang kedua, tunggulah. Lepas tu imam naik rakaat seterusnya baru dia boleh sujud. Macam mana dia? Maaf lah, walaupun panjang. Sebab darurat. Dia ada beberapa masalah. Jadi, dia kata nak baca apa? Pertama, bacaan tu sunat. Duduk diam pun tak apa. Tapi dimakruhkan bila diam lama. Kalau kita dalam keadaan apa sekalipun, diam lama makruh. Hukum makruh. Kecuali dengan imam baca. Itu je diam, dengar. Itu tak makruh. Selain daripada tu makruh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imam sujud lama. Tunggu aja, makruh. Dia kena baca sesuatu. Sama ada dia ulang balik. Dia ulang balik subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tambah wa bihamdih, tambah. Yang penting jangan duduk kosong. Mana-mana bahagian sembahyang tak boleh kosong. Jika kosong, hukum makruh. Kecuali makmum dengar imam baca. Jadi dikira bacaan imam adalah bacaan makmum. Okey, cun. Walaupun diam, tak makruh. Selain daripada tu. Tahiyat ke? Fil alamin innaka hamid. Ataupun dia baca wa ala ali Muhammad je. Kama sallaita ala Ibrahim. Dia tunggu je. Makruh. Tunggu tu. Kosong makruh. Setan masuk kejap je. Dia jentik sikit je. Fikir benda lain lah. Hilang khusyuk. Kalau bila baca, dia payah sikit nak kacau. Setan nak hilang khusyuk, dia payah sikit. Sebab kita baca, kita menyibukkan diri kita. Jadi nak baca apa? Pertama boleh ulang Rabbighfirli warhamni. Yang kedua boleh baca Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Sebab ada dua jenis bacaan dekat duduk di antara dua sujud. Yang pertama bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni sampai habis. Yang kedua Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan baca Rabbighfirli, Allah ampunkan aku, Rabbighfirli tu ampunkan aku. Sebab apa? Imam salah ni, ampunkanlah. Habis imam yang salah, aku pun tak ampun juga, tak kira. Ampunkan aku. Macam tu lah. Teruskan. Ataupun ulang Rabbighfirli warhamni wajburni. Ulang. Jangan kosong. Itu pun sunat. Kalau diam pun. Kalau diam agak-agak fikir apa? Imam ni salah semua. Jangan imam macam ni. Tukar dia macam. Hilang khusyuk. Sebab tu kena baca.
Bila baca Rabbi firli, ampun, tak sempat syaitan nak masuk. Ataupun baca sampai habis. Sampai baca ulang balik, tak sempat nak fikir. Nanti mesti kat belakang, ni geng ni ikut juga ni. Ni dia tak tahu ni geng jahil ni. Ni mula. Ni Allah nampak janggut panjang tapi tak reti, tak mengaji. Dia mula bila diam. Dia akan datang ataupun aku kenalah buat apa lebih sikit sebab aku yang tahu. Semua datang setan situ, senang datang. Waktu diam, kalau diam tunggu sambil duduk perhati orang. Ngaji dah gitu tu, tapi apa dalam hati kan. Habis dia merendahkan orang, habis semayang. Habis semayang dia. Semayang siap tengok orang lagi. Lepas tu berfikir-fikir, nanti imam siap, nanti aku nak tegur kali ni aku tak kira. Aku nak sound direct. Dia macam itu. Semayang apa? Semayang ingat Allah kan? Dia pergi ingat nak benda lain. Lepas tu bagus soalan tu. Jangan diam. Cuma tak wajib baca apa-apa. Jangan diam. Kau apa dah? Tak boleh masuk lagi ni. So ada satu lagi. Pernah terjadi juga, dia terlupa apa? La'am la'anna. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu minni la'am la'anna. Dia tukar. La'am ulang. Biasalah lupa. Lepas tu dia terus dia baca je. Dia baca sampai habis, an-nasi ajma'in, main langkah aje. Okey, tak apa lagi. Lepas tu kan dia dah lupa dah apa benda. Dia jadi jam. Sujud ajalah berlaku. Sujud lah, Allahu akbar. Sebab ramai makmum datang nak sujud ni. Tiba-tiba dia dok main la'am. Nak macam mana? Dan dia pula sepatutnya imam ni berhenti bila imam tak boleh baca, dah try sekali dua, dia kena berhenti supaya makmum tolong. Kalau tak berhenti, makmum tak tolong. Kita perasan tak? Kalau kita rosak kereta tengah-tengah highway ke, tengah-tengah apa isyarat ke apa, kalau kita tak keluar, orang horn aja. Orang tolong tak? Tak, benda tak nampak hijau kan. Cuba kita keluar, cekap pinggang. Kejap je berhenti. Bateri kong. Kejap. Ada je orang tolong. Jadi maknanya kena duduk diam kejap. Cekap pinggang. Jangan cekap pinggang. Duduk diam. 1 2 Allah, seorang tak tolong. 3 tak ada tu. Tak ada harapan lah. Makmum tahu tak ada harapan. Teruskan sembahyang. Maksudnya terus rukuk dan sebagainya. Kalau masalah dekat tak sampai ayat tu lagi, bawah ayat 13 tak sampai ayat tu lagi, tak adalah sujud pada kali tu. Terus rukuk, yang tidak terus lah. Dah macam mana? Dan dia tak boleh langkah ke, tak boleh, walaupun niat awal-awal nak sujud. Janji kena baca sepenuhnya ayat itu. Sepenuhnya. Barulah ada sujud itu. Ada sujud tu. 43 dah. Mana ni? Sejarah. Terutama mana? Last lah, ngelah ni. Sebab banyak tadi bab yang tadi tu kan, bab lain. Terutama jika imam membaca ayat itu dan sujud, wajib makmum mengikutnya. Ni last. Sunat bagi imam macam ni. Terutama jika imam membaca ayat itu dan sujud, wajib makmum mengikut. Kita tahu sujud tilawah, malah baca ayat-ayat sajadah dalam sembahyang kan sunat aja, surah. Malah pagi Jumaat tu pun surah, sunat. Tapi bila imam baca, imam pun sunat sujud tilawah. Tak wajib, sunat. Tapi bila imam sujud, makmum wajib sujud. Dia ada 4. Lagi kita bincang, ada 4. Okay. 4 perkara yang dalam kurungan tu. Tapi saya tak nak sebut yang tu dulu. Sama ada imam ni baca kuat ke, imam baca perlahan ke, tetap ada kesunatan untuk sujud. Kalau pagi Jumaat tu kita tahu dah kuat. Kalau sembahyang Zuhur ke, sama je. Hukum itu kekal ada. Imam baca surah apa-apa, Iqra' ke apa surah panjang ke, imam tahfiz ke, baca dalam keadaan sir. Tiba-tiba sampai ayat tu dan cukup syarat, maka imam tadi sunat sujud. Ya, sunat sujud. Cuma samalah tadi. Makmum agak-agak apa? Sepatutnya kalau imam sama ada solat jahar, solat bunyi kuat atau bunyi perlahan, bila imam sujud terus, makmum kena tahu dah memang sujud tilawah. Cuma itulah hukumnya. Jadi makmum pun sujud je terus.
Sujud terus. Cuma tak digalakkan sebab macam tadi lah, bukan semua orang belajar, dia jadi tak ada harmoni, lepas tu kecoh apa semua macam tu lah. Jadi kat situ bab lain pula, maka tak payah sujud lah kalau baca ayat tu. Cuma kalau nak kira dari segi kesunatan, memang sunat imam baca, dan sunat sujud walaupun solat Zuhur Asar sekalipun. Zuhur Asar sekalipun. Okey. Okey. Makmum dalam kurungan tu. Makmum tidak boleh bertelingkah, tak boleh lawan dengan imam dalam masalah sujud tilawah. Jika bertelingkah, maksud lawannya imam sujud, makmum tak nak sujud. Imam tak sujud, makmum nak sujud. Tu bertelingkah panggil, lawan, tak boleh. Jika bertelingkah, umpamanya ia tidak ikut sujud, makmum tak sujud, batal sembahyang makmum. Dan sebaliknya, jika imam tidak sujud, tiba-tiba makmum sujud, pun batal sembahyang makmum. Jadi dia ada 4 perkara secara ringkas kita sebut. Yang pertama, imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Dia macam rukun, tapi dia sunat. Dia ni sunat, tapi dia macam rukun. Rukun, imam rukuk, makmum wajib rukuk. Imam yang tidak, itu memang rukun 13. Itu memang dah. Yang sunat pun ada 4. Imam ada 4 jenis. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum wajib tak buat. Tak boleh lawan, iaitu sujud tilawah. Imam baca, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madad. Terus baca. Apa imam ni? Malah hunggulah nak sujud. Dia sujud, batal makmum. Imam sujud, makmum wajib sujud. Imam tak sujud, makmum wajib tak sujud. Okey, satu. Yang kedua, imam sujud, makmum wajib sujud. Imam sujud, makmum wajib sujud. Ataupun imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan. Dia ringan sikit macam tadi. Tadi sujud tilawah berat, imam buat, makmum kena buat. Imam tak buat, makmum pun tak boleh buat. Tak batal kan? Ini ringan sikit. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan, nak buat juga, iaitu sujud sahwi. Dengan syarat lepas imam salam dia sujud. Kalau tinggal kunut, tinggal tahiyat awal ataupun apa-apa kesalahan yang disunatkan sujud sahwi, imam tak sujud. Sebab tu kes tadi tu, imam yang kata 3, 4 sebab tadi tu, imam tak sujud sebab dia kata aku betul. Makmum kan sunat sujud juga. Lawan imam tu, lawan. Tapi kalau katalah kunut ke, imam tak kunut, imam lupa kunut. Ketika tahiyat akhir, imam masih lagi tak ingat, maka imam tak sujud sahwi. Makmum lepas imam salam, kedua, makmum sunat sujud sahwi, boleh sujud sahwi. Tapi kalau imam sujud sahwi sebab terlupa kunut tadi, makmum yang tak sujud sahwi batal. Jadi sujud sahwi, imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan, tapi dengan syarat lepas salam. Itu sujud sahwi. Yang ketiga, imam tinggal, imam tak buat, makmum wajib tak buat. Imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Dia terbalik macam sujud sahwi tadi. Sujud sahwi, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum boleh buat. Ini terbalik. Imam tinggal, imam tak buat, makmum boleh lawan. Kan? Imam tinggal, makmum kena tinggal. Imam buat, makmum boleh tak nak buat, lawan. Apa dia? Tahiyat awal. Tu sebut tadi. Imam buat tahiyat awal, makmum boleh tak nak buat. Makruh tu ada tapi tak batal. Dia terus naik rakaat ketiga, tunggu. Kenapa? Malah aku tahiyat awal. Boleh. Dengan maksud tak batal, tapi makruh lah. Tapi tak batal. Sebab imam buat tahiyat awal, makmum boleh kalau tak nak buat. Tak batal. Tapi kalau imam tak buat tahiyat awal, imam tinggal, makmum tak boleh buat. Makmum buat, makmum batal. Makmum kena tinggal juga. Nampak? Dia punya apa panggil? Dia punya cukup lengkap. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Sujud tilawah. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum boleh buat. Sujud sahwi. Lepas tu terbalik pula. Imam tinggal, makmum mesti kena tinggal juga. Imam buat, makmum boleh kalau tak nak lawan imam, boleh. Iaitu tahiyat awal. Yang ni paling ringan. Kunut. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh. Lawan semua. Cukup lengkap 4. Kunut. Imam Allahumma hdini fiman hadait. Tak nak. Tak tengok belakang. Jenis geng tak nak kunut. Tak nak. Boleh. Nak sujud, boleh. Tunggu dalam sujud. Nak sujud boleh. Tak nak amin pun boleh. Tak nak angkat tangan pun. Tak nak apa. Boleh. Imam buat, makmum boleh lawan. Imam tak buat, makmum boleh buat. Macam kat Mekah ke apa, imam terus sujud,
Makmum tadi baca julaju lah. Allahumma hdini fi man hadayta wa afini wa julaju. Boleh buat walaupun imam tak buat. Ataupun baca kunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Tu kunut pendek dia panggil. Bukan kunut pendek. Kunut. itu cerita orang nak kahwin. Baca kunut. Kunut panjang, kunut pendek. Baca kunut pendek. Kunut. Benda kunut panjang. Kunut. Bukan. Itu mengarut. Kunut panjang yang kita baca. Kunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wassallallahu. Sampai habis lah. Wassallallahu selawat ala Nabi sampai wassalam. 4. Habis lah. Tu je nak beritahu. Ada sikit lagi. Penting juga sebelum kita masuk ke stesen dia, jap. Kalau tak perasan imam sujud, dia mungkin duduk jauh belakang. Bila dia perasan, kena ikut. Ketika dia nak ikut, imam bangun, dia kena break, bangun dengan imam. Ataupun bila imam bangun baru dia perasan, alamak, imam sujud tilawah rupanya, maka dia tak boleh buat dah. Kalau imam sujud lah, baru perasan, dia pun Allah macam ni, imam bangun, dia break, bangun sekali. Ataupun imam dah bangun, dah habis lah. Ataupun dia rukuk, iyalah, tu yang silap. Biasa kat Mekah kan jadi kan, imam sujud, dia rukuk. Sebab dia bunyi Allahu Akbar, panjang sikit. Rukuk mana ada lah, rukuk. Lepas tu sepatutnya sami Allah al-mahmidah, tiba-tiba Allah hai. Oh, sujud. Ada kena berdiri, buat macam muka tak bersalah. Berdiri aja. Dia tak boleh buat lain. Berdiri. Imam rukuk, dia rukuk balik. Itu sikitlah berkaitan dengan tu. Kalau ada soalan nanti lah. Dah cukup lah sejam 2 minit lah. Jika di luar semayang, hendaklah ia bertakbir. Macam mana? Tadi dalam semayang. Dalam luar semayang dia ada cara. Dia ada cara nak buat. Dia bukan boleh baca-baca terus sujud. Dia ada takbirnya, dia ada salamnya. Oh gitu Dia kena suci pada najis, tutup aurat. Pelik lah. Kita akan bahas tu akan datang. Dan kita akan bahas juga akan datang ayat yang mana kata 14. Dan ada khilaf 15. Surah Sad. Kenapa 15 tu jadi khilaf? Ada cerita sikit. Cerita Nabi Daud yang 99 tu kan? Yang 99 isteri jadi nak jadi 100 tu. Biasa dengar? Itu khilaf tentang surah Sad. Kita berhenti dekat sujud tilawah di luar sembahyang. Wallahu a'lam. Akan datang sambung. Sudah lepas ni pukul 10 ada kitab Kifayatul Muhtadi. Sini juga. Kitab ni siapa nak ngaji lagi kitab fiqh boleh sambung lagi. Bab aurat di luar semayang, dalam semayang pada pukul 10 sekejap lagi. Kita sudahi dengan tasbih.